Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pergi kuliah yang ke-22. Masih dalam tajuk keanjalan. Seperti yang saya telah terangkan di kuliah yang lepas, kadang-kadang kita dapati bahawa ada dua barangan itu adalah merupakan barang pengenap ataupun barang pengganti. Jadi di sini kita boleh mengukur sebenarnya, apakah keanjalan di antara kuantiti yang diminta bagi barang I dengan perubahan harga disebut bagi barang J. Kalau confused, saya ambil contoh yang paling mudah sekali lah. Kita lihat ayam dengan ikan. Dua barangan ini. Kalau kita tak beli ayam, kita beli ikan. Kalau kita beli ikan, kita tak beli ayam. Ataupun kita beli kedua-duanya. Tapi sana sikit, sini sikit lah. Jadi kita dapati bahawa ikan dengan ayam ni ada perkaitannya. Jadi kita katakan kalau kita nak mengukur keanjalan silang di antara ayam dengan ikan, kita ambil contoh begini. Sekiranya harga ikan naik, kalau dari segi permintaan, apa yang berlaku pada permintaan ikan? Harga ikan naik, kuantiti ikan akan turun. Betul? Faham tak? Kalau permintaan kan cenderung ke bawah daripada ke kanan. Harga naik, kuantiti turun. Jadi, penurunan dalam kuantiti ikan itu orang akan menggantikan dengan ayam. Apa yang berlaku pada kuantiti ayam? Naik. Nampak tu? Yang berubah adalah harga ikan. Tapi kesannya kepada ayam, permintaan kuantiti ayam yang diminta naik. Jadi, apa yang berlaku? Kalau kita lihat dari segi formula dia, senangnya lah peratus perubahan kuantiti ayam, peratus perubahan kuantiti ayam. Di sini kita ambil contoh dia naik. Naik. Kadang kita buat bagi dengan peratus perubahan harga ayam, harga ikan. Yang harga yang berubah apa dia? Harga ikan. Harga ikan naik, kuantiti ayam naik. Apa kaitannya? Saya tak mahu tunjukkan perubahan dari calculation dan sebagainya. Ini akan jadi mungkin kamu takut nak hafal formulanya. Saya tak perlu, saya tak perlu lihat dari segi formulanya dengan menghafal, tidak. Logiknya. Kita lihat dari segi logiknya. Harga ikan naik. Kalau ikut permintaan, kalau permintaan ayam, kuantiti ikan, harga ikan naik. Ikut kilo permintaan ikan, kuantiti yang diminta oleh pengguna akan turun, betul? Harga ayam naik, Allah, masih serasul aja. Harga ikan naik, kuantiti ikan turun. Jadi penurunan permintaan kuantiti ikan ini disebabkan kenaikan harga ni, orang akan memindahkan permintaan dia kepada ayam. Jadi dengan tidak ada perubahan dalam harga ayam, kuantiti ayam naik. Apa perhubungan dia?
Apa perhubungan dia? Harga ikan naik, kuantiti ayam naik. Dua-dua naik bukan? Jadi dia anggap dia positif. Positif lah. Bukan lebih daripada satu. Asal ada yang dia positif. Apa barang itu? Barang itu adalah dua barang pengganti. Orang menggantikan permintaan ayam, permintaan ikan kepada permintaan ayam. Very simple kan? Logik kan? Faham tak tu? Jadi saya tak tunjukkanlah pengiraannya, nanti kamu akan lebih confused. Logiknya, ini kelakuan kita tahu saudara-saudari. Kelakuan pengguna yang biasa, orang biasa. Harga ikan naik, kuantiti ayam naik. Sebaliknya berlaku, kalau harga ayam turun, kuantiti ikan juga akan turun. Jadi perhubungan di antara dua tu apa dia? Jadinya harga naik, kuantiti ayam naik. Harga ayam turun, kuantiti ikan turun. Jadi perhubungannya dah positif. Kalau dia positif, disebut sebarang barang pengganti. Kamu ingat tu je. Harga ikan naik, kuantiti ayam naik. Harga ikan turun, kuantiti ayam pun turun. Kenapa turun? Pasal orang akan menggantikan permintaan ayam kepada permintaan ikan. Pasal ikan turun, harganya turun, dia akan menaikkan jumlah ikan yang meningkat. Kalau harga ikan turun lah. Faham ni? Very simple kan? Logik. Kalau dikira, nanti kira akan dapat ada kurang anjal, tidak ataupun anjal lebih daripada satu, dan sebagainya lah. Itu teknikal lah. Saya nak terangkan kepada saudara-saudari yang lebih logik, senang bagi orang biasa. Kalau dua barang itu dianggap dalam pengganti, ada kalau satu harga barang lain itu turun, kuantiti barang lain juga akan turun. Kuantiti yang diminta kata barang lain, barang yang kedua itu juga akan turun. Barang itu dia sebut barang pengganti. Satu lagi, kita ambil contoh harga kereta dengan permintaan pada petrol. Kereta boleh berjalan tak kalau tidak ada minyak? Boleh kalau dia ada elektrik. Tapi sekarang kereta di Malaysia berapa bilangan kereta yang pakai elektrik? Sangat sedikit, not even 0.001. Kebiasaannya harga kereta, permintaan kereta ada kaitan dengan permintaan petrol. Permintaan harga motor, kamu naik motorcycle kan? Pergi sekolah naik motorcycle, apa yang kamu berisi dalam motor kamu? Minyak. Kalau tak, dia tak jalan. Jadi sekiranya harga motor tu turun, apa yang berlaku pada permintaan kuantiti motor yang diterima dalam pasaran? Kuantiti yang diminta akan naik, bukan? Pasal kalau permintaan motor tu turun ke bawah daripada ke kanan.
Dia masih ingat, ingat konsep yang asal, iaitu kalau permintaan atau barang itu adalah mencurun ke bawah daripada kiri kanan. Jadi kalaulah harga motosikal itu harganya turun, orang akan lebih banyak membeli motosikal, bukan? Kalau dulu budak sekolah yang bapaknya, keluarganya pendapatan 1,500, dia tak boleh beli motor. Tapi bila harganya turun, bapaknya boleh belikan anaknya motosikal. Dia bilangan motosikal di sekolah akan meningkat. Saya ambil contoh yang jelas lah. Saya pergi ke sekolah Datuk Sis di Yomping, Batu Pahat. Saya masuk, saya tengok dekat parking lot tu, melaut lah jumlah motosikal. Melaut tu, banyak sangat. Saya tanya dengan cikgu, motor siapa tu? Banyak sekali. Itu budak-budak sini semua pakai motosikal, doktor. Jadi apabila semakin banyak motosikal, apa yang lakukan? Apa yang berlaku ke atas permintaan minyak? Minyak akan naik. Jadi peratus perubahan kuantiti petrol naik dibagi dengan peratus perubahan harga motor. Apa perubahannya? Dia harganya turun. Tengok arahnya kan. Satu naik, satu turun lah. Apa dia? Positif, negatif? Negatif. Negatif. Jadi kalau dua barang itu adalah mempunyai jalan silang yang negatif, apa sebut barang itu? Barang itu adalah barang pengena. Itu je yang saya nak kamu faham. Saya tidak berapa mementingkan dari segi baca dan ngira. Kamu kalau belajar lebih tinggi, lebih mendalam, kalau dah sorok dalam ekonomi, ambil subjek ekonomi, nak serius belajar, barulah kamu ingat formula ni dan kamu pandai mengira. Tapi sebagai orang awam, orang biasa, orang yang macam yang orang biasalah macam kamu ingin tahu, apakah dua barang itu, apakah jenisnya, sama ada barang penggerak atau barang pengganti. Tengok dari segi ni. Harga motor turun, harga motor berubah, kuantiti petrol berubah. Harga motor turun, permintaan motosikal akan naik, permintaan petrol akan naik. Dia bergerak bertentangan. Jadi kalau dia pengantangan ini, dia disebut sebagai kesannya negatif lah. Faham tu? Contoh yang biasa kita lihat adalah, jangan fikir, jangan tinggi-tinggi. Apakah barang yang tinggi? Asal kamu boleh faham, kamu budak sekolah, kamu beli motosikal, sebelum pergi beli sekolah, pergi sekolah kamu singgah dekat petrol station, isi minyak. Betul? Kalau naik basikal, isi minyak tak? Tidak. Jadi kalau dilihat, apakah perhubungan di antara permintaan barangan motosikal dengan petrol ialah dua barang pengena. Dia mesti diminta dua-dua.
Dia tak boleh minta satu je. Kalau kamu tak ada motosikal, kamu minta petrol tak? Kamu tak beli motosikal, tak beli petrol. Nak buat apa? Pasal petrol tu isi tangki motosikal supaya motosikal tu boleh jalan, bukan? Mudah kan? Ini saya nak ingatkan. Ha? Kalau kita lihat satu barangan lain, motosikal dengan apa? Dan kelapa sawit, minyak kelapa sawit, ada perhubungan tak? Perubahan dalam harga motosikal akan menyebabkan perubahan kuantiti kelapa sawit tak? Tidak, tak ada perhubungan. Jadi dua barangan itu tidak ada perhubungan. Dia bukan barang pengenap, bukan barang pengganti. Ya, yang dimasukkan barang pengenap dengan pengganti itu ada pertalian. Jadi kalau negatif dianggap sebagai barang pengenap, kalau positif dia anggap sebagai barang pengganti. Faham tu? Saya ambil contoh yang mudah kan, supaya kamu boleh faham. Jadi kamu tidak kata, oh susah sangatlah ekonomi ini, confused. Tidak. Ini kelakuan kita. Lihat diri kita, apa yang kita lakukan. Dan itulah yang diterangkan dalam ekonomi. Nampak? Mudah kan? Faham tu? Jadi lepas tu saya akan buat satu lagi. Salah satu faktor yang lain yang mengurangi satu permintaan itu adalah apa dia? Yang saya sebut yang lepas. Pendapatan. Perubahan pendapatan. Jadi ini akan disebut sebagai keanjalan permintaan dibagi dengan dibagi cepatlah. Dengan perubahan dalam pendapatan. Saya ambil contoh masa hari raya. Hari raya, pendapatan kerajaan bagi bonus, syarikat bagi bonus, yang lain keluarkan dia punya tabungan, jual ASB dia untuk celebrate, untuk merayakan hari raya. Apa jadi dengan pendapatan dia? Pendapatan dia naik, bukan? Apabila pendapatan dia naik, dia akan menambahkan permintaan yang kata barangan yang dia suka, bukan? Jadi kita boleh mengukur apa perkaitan barang itu dengan pendapatan dia. Saya ambil contoh yang pertama lah, yang mudah. Dia disebut sebagai keanjalan pendapatan. Iaitu perubahan kuantiti yang diminta ke atas barangan disebabkan dari perubahan dalam pendapatan seseorang itu. Tidak ada perubahan dalam harga barang tersebut, tahu? Yang berubah adalah pendapatan. Jadi dia mengukur peratus perubahan kuantiti barang I dibagi dengan peratus perubahan kuantiti perubahan
pendapatan. Okey. Permintaan garam. Kalau pendapatan naik, permintaan garam naik tak? Logik tak? Naik tak? Kamu boleh jawab tau. Naik tak? Tak naik. Orang miskin ke, orang kaya ke, orang pertengahan pun, permintaan garamnya tetap sama. Pasal dia nak makan, kalau nak makan dia masak, dia mesti ada garam. Kalau tidak ada garam, dia tawar. Tawar tak sedap. Jadi perubahan ke atas garam ini, kuantiti garam, peratus perubahan kuantiti garam dengan peratus perubahan pendapatan. Apa yang kamu dapat? Kuantiti garam naik tak? Berubah tak? Tidak berubah bukan? Kosong. Pendapatan berubah tak? Berubah, naik. Dia naik lah. Saya tulis tu. Kosong dibagi dengan angka positif. Kosong dibagi dengan, saya ini dah tua nyanyok jadinya. Angka positif. 2 lah katakan. Apa jadi? Nilai dia? Kosong bukan? Kosong bagi angka positif jadi kosong lah kan? Jadi ganjalan permintaan bagi ganjalan pendapatan bagi barang garam adalah kosong. Jadi daripada sini kita akan dapat lihat, kita boleh kelaskan bahawa barang itu adalah jenis barang mesti, tidak anjal sempurna. Sudah terangkan yang lepas. Dan kita tengok yang lain pula. Apa dia? Contoh yang lain, apa dia yang biasa kita gunakan? Baju. Okey. Saya gunakan contoh-contoh yang biasa yang kamu lihat, yang kamu rasai. Kalau pendapatan kamu naik, kamu beli lebih banyak baju tak? Tidak. Mesti naik kan? Kalau dulu baju cuma 2 di dalam almari kamu, sekarang apabila kamu dapat scholarship, jadi pendapatan kamu tu daripada kosong naik positif. Kalau 1 bulan kamu dapat scholarship RM100, dengan duit RM100 tu kamu akan beli baju lebih banyak ataupun kurang? Lebih banyak bukan? Jadi apa perubahannya? Perubahan kadar baju dia adalah positif. Sini adalah positif. Lebih daripada kosong. Perubahan dibagi dengan perubahan
pendapatan, ini juga positif. Apa jadi positif sama positif? Jadi positif. Apa barang itu? Ialah barang biasa. Barang biasa. Kamu tengok alat sukan lah. Saya ambil alat sukan alat sukan. Kalau dulu kamu main bola pakai kaki ayam kan. Saya dulu masa sekolah main kat sekolah tu, kaki ayam je, tak pakai sepatu. Tak ada duit nak beli sepatu. Nak beli boot tak ada duit. Jadi main dengan kawan-kawan pakai kaki ayam je lah. Lagi ke kampung. Saya dulu kat sekolah jadi goalkeeper bola sepak kat kampung. Pakai kaki ayam je tau. Tapi apabila pendapatan saya naik, saya main bola, saya lagi tak kaki ayam, saya pakai kasut. Kalau saya dapat scholarship yang banyak, RM100 sebulan, wah, mungkin bukan satu pasang kasut saya beli, 2-3 pasang kasut saya beli. Saya ambil cerita masa saya dekat England, masa saya buat master dekat England, saudara, dengan kawan-kawan saya dekat asrama, kita main bola. Sepatu yang saya ada adalah tak ada bunga kat tapak dia, jadi licin. Nak jalan sejuk, kat England tu sejuk. Jadi kalau saya nak sepak, saya kadang selalu jatuh. Jadi saya geram, saya buka kasut, saya pakai kaki ayam. Apa maksud dia tengok saya? Dia hairan. Oh, rupanya orang kampung ni, orang-orang negara mundur ni, dia main bola pun tak pakai kasut. Dia pelik. Dia ketawa. Dia cerita dengan kawan-kawan dia. This Malaysian boy playing football, he never wear any shoes. Dia ketawakan kita. Di Afrika pernah lari jarak jauh yang nanti 30 km tu, dia tak pakai kasut, tak luka pun. Tapi zaman sekarang tidak ada, semua pakai kasut. Jadi alat sukan ini, kita dapati bahawa pendapatan kita naik, permintaan atau kuantiti alat sukan yang diminta tu akan naik lebih besar daripada kenaikan pendapatan kita. Jadi ini akan kita dapati perubahannya naik, kuantiti perubahan pendapatan naik. Jadi ini positif. Positif lebih daripada 1. Maksudnya dia anjal. Kalau dia anjal itu kita sebut sebagai itu barang mewah. Dari keanjalan permintaan ini, keanjalan pendapatan ini, kita boleh mengelaskan barang itu adalah barang mesti, barang biasa, dan barang mewah. Kalau keanjalan kesilang, kita boleh lihat dua barangan itu barang pengenap ataupun barang pengganti, atau tidak ada perhubungan sama sekali, atau barang itu barang mesti. Kalau nilai keanjalan semua kosong. Nampak tak tu? Mudah kan? Jadi saya lihat ini dalam pelajaran ekonomi ini kena fikir secara logik dah. Apa yang kita lakukan? Dan itulah yang diterangkan dalam teori. Teori ini sebenarnya
menceritakan balik, menulis balik apa yang kita lakukan. Jadi dia tak sepatutnya susah. Mudah saja. Dengan pemahaman ini, kalau kamu baca buku teks nanti, kamu dapati bahawa buku teks ekonomi itu kamu pelajari, kamu mudah faham. Tak payah hafal. Faham? Jadi inilah saya nak terangkan tajuk ganjalan habis. Kuliah yang akan datang saya nak tunjukkan ganjalan penawaran saja. Okey, faham? Terima kasih. Selamat belajar.